Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Linnabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquq alaina ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang dihormati Tuan Nazir, Tuan Imam, Ahli Jawatan Kuasa Masjid Inayatul Rahman, Kampung Batu Laut, yang dimuliakan para alim ulama di kalangan tuan-tuan dan juga puan-puan, seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pertama dan selamanya marilah kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dapat kita bertemu lagi pada malam ini bagi menyambung pengajian kita dalam kitab Faham Faraid. Kitab Faraid, saya ingat rasanya dah 2 bulan tertangguh. 2 bulan tertangguh. Last mungkin saya ingat saya dalam bulan 6. Bulan 6, bulan 7 tak dapat masuk. Bulan 6 pun tak dapat masuk rasanya. Sebab masa tu tengah tak berapa sihat masa tu, tak silap saya. Bulan 5 last kita ada. Dan yang lepas kita dah bersentuh dalam bab hukum. Hukum berkaitan tentang faraid, iaitu hukum mempelajari ilmu faraid dan juga hukum membahagikan harta pusaka menggunakan faraid. Yang hari ini insya-Allah kita akan masuk dalam bab seterusnya, iaitu dalam bab kepentingan mempelajari ilmu faraid. Kita flashback sedikit hukum faraid secara ringkas. Hukum mempelajari ilmu faraid adalah fardu kifayah. Kalau ada sebahagian yang telah mempelajari ilmu faraid, bermakna gugur kewajipan, gugur kefarduan orang lain di kawasan tersebut. Seandainya misal kata tiada yang mempelajari dalam sesuatu kawasan, sesuatu kampung, sesuatu mukim, bermakna satu kawasan itu berdosa. Sebab hukum fardu kifayah ini bermakna bila ada sebahagian yang melaksanakan, gugur kewajipan sebahagian yang lain. Berbeza dengan fardu ain. Bila kata fardu ain, setiap mukallaf wajib. Bermakna semua yang dikatakan mukallaf, siapa dia? Orang yang baligh, orang yang aqil, orang yang telah sampai dakwah kepada dia, maka dia termasuk dalam golongan mukallaf, maka wajib bagi dia untuk mempelajari ilmu fardu ain. Itu fardu ain. Apa dia contoh ilmu fardu ain? Ilmu berkaitan tentang bersuci, berwuduk, ilmu berkaitan tentang solat. Sebab apa? Wajib kepada semua orang. Wajib kepada setiap mukallaf. Tak kira sama ada dia sihat ataupun tidak, wajib juga solat. Sama ada dalam keadaan berdiri, sama ada dalam keadaan duduk, ataupun dalam keadaan baring sekalipun, kewajipan solat tidak gugur. Itu yang dikatakan fardu ain. Tetapi hukum mempelajari faraid adalah fardu kifayah. Manakala hukum satu lagi berkaitan tentang membahagikan harta pusaka, hukumnya adalah wajib. Tidak ada pilihan lain.
Bukan pilihan kedua, bukan pilihan ketiga membahagikan harta pusaka pewarisan menggunakan faraid, tetapi wajib. Kalau begitu Ustaz, kami nak bahagi ikut sama rata di kalangan adik-beradik, boleh tak? Boleh dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama, yang paling utama adalah dibahagikan, ditentukan terlebih dahulu mengikut ketentuan faraid di kalangan ahli waris. Tentukan dahulu. Abang dapat berapa, adik dapat berapa, mak dapat berapa, arwah ayah meninggal dunia semalam. Okey, hari ini kita nak tentukan faraid. Ini yang sebaiknya. Tetapi setengah-setengah orang menganggap perkara ini perkara yang sensitif. Kubur ayah masih merah, dah sibuk cerita tentang harta. Kita bukan cerita tentang harta, tetapi kita cerita tentang faraid. Faraid tidak melibatkan harta. Bukan kita nak tahu berapa harta arwah ayah, berapa ekar tanah, tak. Tetapi ini kefarduan, kewajipan yang kita yang masih hidup wajib laksanakan segera, iaitu menentukan faraid. Meninggal dunia sahaja, tentukan. Mak dapat berapa, abang dapat berapa, kakak dapat berapa, saya dapat berapa, adik dapat berapa. Tentukan siap-siap. Kalau misal kata ada lagi atuk, ada lagi nenek di sebelah arwah ayah, pun dapat juga, sebab ia merupakan ahli waris yang berhak mendapat. Tentukan bahagian faraid, tak sampai 5 minit, tak sampai 10 minit, dah selesai. Ini yang dikatakan kefarduan, kewajipan untuk kita yang masih hidup untuk melaksanakan tentang faraid harta si mati. Jadi, syarat yang pertama dah tentukan. Yang kedua, kena baligh dan juga aqil di kalangan ahli waris. Yang kanak-kanak tak termasuk sebab belum baligh. Ataupun ada waris yang OKU, kurang cukup akalnya. Juga tak boleh untuk disepakati sama ada nak sama rata ataupun suka sama suka. Kena bahagi ikut faraid bagi ketentuan dia. Begitu juga dengan kanak-kanak yang belum lagi baligh. Dan syarat yang ketiga, kena redha. Kalau misal kata ada di kalangan ahli waris yang tak setuju nak bahagi sama rata, yang tak setuju nak bagi ikut suka sama suka, aku tak nak, aku nak bahagian aku ikut faraid juga. Boleh ke tak boleh? Boleh. Dan yang lain haram kata dia tamak. Yang lain tak boleh kata dia tamak. Tamaknya apa dia? Ambil hak orang lain, masuk dekat kocek dia. Sedangkan yang seorang ni tadi, dia tak ambil hak orang lain, tetapi dia ambil hak dia berdasarkan ketentuan Allah mengikut kadar faraid. Muslimin muslimat, selalu saya tegaskan, kita ini bukan milik kita secara mutlak. Bahkan badan kita, anggota kita juga, pipi kita, badan kita bukan milik kita. Milik siapa? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya milik Allah, termasuk harta kita. Telefon kita, jam kita, kereta kita, rumah kita, tanah kita, semuanya adalah milik Allah hakikatnya. Bila kita meninggal dunia, kita akan dipertanggungjawabkan tentang harta kita. Tidak akan berganjak kaki kita di padang mahsyar nanti, melainkan ditanya 4 perkara, dan salah satunya berkenaan dengan harta kita. Dari mana kita dapat, bagaimana kita belanjakan, akan ditanya. Kalau hak kita, Allah tak tanya dah. Kalau harta kita, milik kita mutlak, Allah tak tanya. Akhirat nanti, dari mana dapat, kepada apa dibelanjakan, tak. Sebab semuanya milik Allah bagi pinjam. Dan akhirat nanti Allah tanya balik, harta kita ini kita guna untuk apa, dapat dari mana, secara halal ataupun haram, semuanya akan ditanya. Jadi cukup 3 syarat ini, maka boleh untuk bahagi ikut sama suka ataupun sama rata. Kebanyakan yang berlaku tak tentukan faraid dahulu, terus bahagi suka sama suka. Arwah ayah meninggal, terus yang abang sulung. Ni kebiasaannya. Abang sulung kata, "Dek, engkau punya tanah bahagian kau dekat ujung situ. Angah, engkau punya dekat sana. Abang punya dekat sini."
tanpa ditentukan mengikut kadar faraid. Saya bertanya dengan guru saya, merangkap senior saya, Ustaz Harun Nizam Mat Husin. Ustaz Harun Nizam Mat Husin merupakan Syekh Ruwaq Jawi. Ruwaq Jawi ni satu badan kira macam pondok lah di Mesir, yang mana banyak kelas-kelas pengajian talaqi dilakukan, dan di kalangan murid-muridnya di kalangan orang-orang Melayu. Ada orang Malaysia, orang Indonesia, orang Singapura datang dekat Ruwaq Jawi ni untuk talaqi dengan syekh-syekh, guru-guru. Sama ada juga guru di kalangan orang Malaysia, di kalangan Asia, dan juga orang Arab. Jadi saya tanya dengan Ustaz Harun Nizam, Ustaz, kalaulah misal kata orang dulu-dulu tak bahagi faraid, tak bahagi harta pusaka menggunakan faraid, bagaimana keadaan mak ayah kita yang sekarang ni? Contoh, kalau misal kata mak ayah kita dapat harta pusaka tak menggunakan kaedah ataupun bahagian faraid, bagaimana status keadaan sekarang? Jadi apa kata dia senyap sekejap. Berat ni dia kata. Sebab dia pernah bertanya dengan guru dia, Syekh Said Saltut, merupakan ahli jawatan kuasa Darul Ifta Mesir. Darul Ifta Mesir, kalau kita di Selangor ini Jabatan Mufti Negeri Selangor, tetapi di sana Darul Ifta ini kira badan mufti bagi satu Mesir, satu negara Mesir, Darul Ifta. Semenanjung Malaysia sahaja lebih kurang ramai penduduknya dengan Kahirah. Kahirah hanya satu tempat kecil dalam Mesir. Semenanjung Malaysia hampir menyamai dengan Kahirah bilangan penduduk. Maknanya Mesir ini cukup besar. Jadi bila Darul Ifta ini satu badan mufti untuk mengawal urusan agama, urusan hukum umat dalam satu Mesir yang cukup besar. Jadi apa kata Syekh Said Saltut? Dia kata, seandainya orang itu masih kenal dan dia memang tahu, dia memang yakin dan tahu yang harta yang dia dapat sebelum ini tidak menggunakan kaedah faraid, wajib untuk dia pulangkan balik kepada warisnya yang lain. Kalau misal kata bahagian dia berkurang, tak apa, dia boleh halalkan. Sepatutnya faraid aku dapat banyak tapi aku dapat sikit, tak apalah. Ini kalau dia tak nak, tebus balik. Kalau dia tak nak, tuntut balik. Tapi kalau misal kata dia dapat banyak, bila kira-kira faraid sepatutnya bahagian aku sikit je tapi dapat banyak ni, wajib pulangkan balik kepada saudaranya yang lain. Maknanya ahli waris yang lain semasa dia dapat harta tu. Kalau tak tahu Ustaz macam mana, tak tahu, kita serah pada Allah. Yang tak tahu status bagaimana, kita serah kepada Allah. Yang sekarang ini pastikan pembahagian harta pusaka mengikut faraid. Nak keluar daripada faraid boleh, 3 syarat tadi. Kena tahu dahulu bahagian atau jatah faraid masing-masing di kalangan ahli waris. Apa hikmahnya? Hikmah di sebalik kena buat dulu faraid, kena tentukan dulu faraid. Yang pertama hikmahnya adalah supaya kita tidak mengedepikan hukum Allah. Kita tidak membelakangkan ketetapan, kefarduan, kewajipan yang Allah dah tetapkan dalam faraid. Hikmah yang kedua selain itu, supaya tidak ada timbul rasa penyesalan. Bagaimana yang dikatakan penyesalan? Lepas 20 tahun baru dia kira-kira faraid. Uish, aku punya kalau ikutkan banyak dulu, dapat 3 juta. Tetapi dulu aku dapat 1 juta je. Sebab tak tahu berapa bahagian faraid waktu tu. Jadi waktu tu dia rela ke tidak? Tak rela. Syarat yang pertama, bagi ikut faraid. Yang kedua, kena akil baligh. Yang ketiga, kena rela. Kena rela di kalangan ahli waris. Kalau tak setuju, itu hak dia. Dia boleh ambil. Abang tak nak ikut bahagi sama suka, abang nak bahagian abang ikut faraid. Okey, abang ambil.
Tinggallah 3-4 orang lagi ahli waris. Tak apa. Yang ini bahagian aku kak, aku lelaki, aku dapat lebih. Aku pun taklah susah sangat. Aku tengok engkau kak, engkau susah. Anak ramai, suami pun dah tak ada. Tak apa, aku bagi bahagian aku sikit untuk akak. Bagi kita sama rata. Boleh. Dengan syarat tadi, dia tahu bahagian faraid dia berapa dahulu. Hukum faraid yang lepas kita dah sentuh. Malam ini kita masuk dalam bab kepentingan mempelajari ilmu faraid. Sedia maklum bahawa mempelajari ilmu faraid adalah fardu kifayah, namun begitu ilmu ini merupakan satu ilmu yang sangat penting dan dipandang tinggi oleh syarak. Tanpa ilmu ini, pembahagian harta pusaka akan menjadi sukar kerana setiap ahli waris tidak mengetahui bagaimana cara pembahagian itu. Malah akan ada ahli waris menuntut hak masing-masing berlandaskan akal dan nafsu mereka. Ini membawa kepada perselisihan dan perbalahan sesama mereka sehingga merosakkan hubungan kekeluargaan. Terdapat beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pandangan daripada para sahabat baginda dalam menggalakkan umat Islam mempelajari ilmu faraid. Di antaranya ialah galakan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul Qur'ana wa 'allimuhun nas wa ta'allamul fara'idha wa 'allimuha fa inni imru'un maqbudun wal 'ilmu marfu'un wa yumshiku ay yakhtalifa ithnani fil faridati wal mis'alati fala yajidani ahadan yukhbiruhuma. Rawah Ahmad bin Hanbal. Nabi SAW bersabda, pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah kepada manusia, dan pelajarilah ilmu faraid serta ajarkanlah. Sesungguhnya aku manusia biasa yang akan meninggal dunia dan ilmu tersebut akan hilang, yakni dengan kematian yang mempunyai ilmu tersebut. Sesungguhnya aku sangat resah dan takut jika nantinya ada orang yang bertengkar tentang pembahagian warisan dan permasalahan lainnya, akan tetapi mereka tiada menemukan seseorang pun yang sanggup meleraikan dan menyelesaikan masalah mereka. Hadis riwayat Imam Ahmad. Berlaku tak sekarang? Berlaku. Banyak sangat kes perebutan harta pusaka. Sebab apa? Sebab di kalangan ahli waris tak faham faraid, tak pernah belajar pun pasal faraid, dan tak nak ambil tahu pun tentang faraid. Minggu lepas saya bertugas penyaksian di pejabat daerah. Memang jadual saya minggu lepas hari Isnin. Penyaksian ini untuk urusan perpindahan milik borang 14A. Jadi waktu tu ada seorang pakcik tua dah. Saya ingat dalam umur 80 lebih. Tapi masih boleh berjalan lagi lah. Masih boleh berjalan, cuma pendengarannya agak kurang. Dia cakap, minta maaf ya, pakcik ni kurang dengar. Dia cakap pun kuat. Orang lain pun dengar. Sebab bagi dia mungkin dia tak dengar, tapi dia cakap kuat. Tapi bersama dengan pakcik ni ada 3 orang anak. 2 perempuan, 1 lelaki. Dia datang untuk urusan pindah milik borang 14A. Jadi waktu tu saya bertugas sebagai penolak pendaftar tanah di pejabat daerah Kuala Langan. Kita semak. Okey, tak ada masalah, tak ada halangan. Jadi saya tanya dengan pakcik ni, pakcik, kenapa pakcik bagi siap-siap masa hidup tanah ni dekat anak-anak? Dia ada 3 bidang tanah. Setiap satu tu gerannya satu. Yang ni untuk anak pertama, yang ni untuk anak kedua, yang ni untuk anak ketiga. Masa hidup dia dah buat pindahan. Dah pindah milik isi borang siap-siap 14A. Saya tanya dia, depan anak-anak dia saya tanya, pakcik, kenapa pakcik bagi masa hidup? Jawapan dia apa tahu? Saya takut nanti kalau misal kata saya dah tak ada nanti, anak-anak saya bergaduh, anak-anak saya berebut harta tanah ni. Jadi saya bagi siap-siap masa hidup saya. Boleh ke tak boleh? Boleh. Itu dinamakan hibah, pemberian semasa hidup. Terpulang pada pemilik nak bagi banyak mana, terpulang kepada pemilik nak bagi dekat siapa. Nak bagi dekat orang luar pun tak ada masalah. Itu hak dia, itu harta dia, itu pemberian dia, hibah dia. Tapi dia bagi siap-siap dekat anak-anak dia.
Anak pertama lelaki, yang kedua, ketiga perempuan-perempuan. Jadi dia bagi siap-siap. Misal kata berlaku kematian, tanah-tanah ni tadi dah tak termasuk dalam tanah ataupun harta yang mesti difaraidkan. Maknanya dah serah semasa hidup, yang itu sudah tak termasuk lagi dalam harta faraid si mati. Ya? Wasiat. Okey. Wasiat ini adalah ucapan semasa hidup tetapi penyerahan selepas kematian. Biasa kita dengar bila orang berwasiat, "Along, kalau abah dah tak ada nanti." Tu namanya wasiat. Kalau mak dah tak ada nanti, tanah yang dekat ujung kampung yang mak punya tu, mak wasiatkan untuk masjid, wakaf kepada masjid untuk jadikan tanah kubur. Contoh, ini yang berlaku yang dinamakan sebagai wasiat. Ucapannya semasa hidup, tetapi penyerahan tu berpindah milik itu selepas kematian. Adapun hibah, pemberian semasa hidup, dan perpindahan itu juga semasa hidup. Faraid, ucap ke tak ucap, tetap berlaku selepas kematian. Jelas ni? Nah. Yang wasiat tadi, itu secara lisan, yang secara tulis itu macam-macam. Itu lebih baik. Yang bertulis lebih baik. Kalau dapat wasiat yang bertulis, tak apalah, bayarlah dekat mana-mana firma ataupun mana-mana syarikat wasi ke apa-apa pun, bayar. Yang penting ada hitam putih. Sebab bila tak ada hitam putih, wasiat mulut ini bila-bila masa boleh dicabar di mahkamah. Jadi bila ada hitam putih, itu lebih baik. Tapi kalau wasiat itu di kalangan anak-anak, di kalangan adik-beradik, saya rasa tak ada masalah. Tapi kalau berkaitan dengan orang luar, dia wasiat kepada bukan anaknya, bukan keluarga dia, tapi dia nak bagi dekat orang tu. Jadi bila berlaku kematian, anak-anak ni kata, ayah tak pernah cakap pun dengan kami. Ya, betul. Tapi dulu arwah pernah cakap wasiat nak bagi harta ni kepada saya. Pakcik siapa? Pakcik dulu kawan ayah kamu. Jadi boleh dicabar, boleh dipertikai di mahkamah. Tapi kalau ada bertulis, itu lebih baik. Macam cerita-cerita drama-drama dekat TV, bila berlaku kematian, datang peguam, buka beg dia. Okey, waris-waris semua, arwah ada membuat wasiat sekian. Yang tu dinamakan hitam putih. Jadi orang tak boleh nak cabar dah. Sebab ada tanda tangan penama, ada orangnya, ada rakaman, ada setengah-setengah tu siap buat video lagi. Dirakamnya, dia buat video. Bermakna pemilik harta ini memang dah wasiat secara lisan dan bertulis di hadapan peguam ataupun di hadapan orang yang diamanahkan untuk menguruskan, sama ada firma ataupun mana-mana syarikat. Okey, jelas ni? Jelas, itu namanya. Wasiat tu, masa kita nak uruskan, masa kita nak masukkan penama tadi, perlu ke penama tadi ada bersama-sama? Tak semestinya. Tak semestinya perlu ada. Tapi kalau dia rasa tak ada, nanti masalahnya tu macam mana? Itu yang banyak berlaku cerita-cerita. Nama saya ada. Ada arwah wasiatkan kepada kamu harta sekian-sekian. Cerita apa tu? 3 Abdul. Harta dekat luar negara. Kamu tak ingat liriknya. Bermakna tak semestinya wasiat itu mesti kena tahu orang yang mendapat wasiat tu, yang mendapat harta. Tapi kalau dia tahu, lebih baiklah. Tapi kalau misal kata orang tu dia tahu, kalau aku bagi dekat dia, dia tahu dia tak nak ni, tapi aku nak juga bagi dekat dia, jadi dia tak bagi tahulah. Bila dah meninggal, baru peguam jumpa dia. Arwah sekian-sekian si Fulan ada mewasiatkan harta ini untuk kamu. Saya tak pernah minta, kenapa dapat? Contoh macam tu, boleh dapat, tak ada masalah. Tak semestinya kena tahu. Okay, jelas ni? Ya. Adat berpatih. Saya no komen bab tu. Sebabnya melibatkan adat kan. Tapi dulu ya, tapi sekarang orang dah faham.
Sekarang ramai yang dah faham, bermakna diorang tak menganggap itu kemestian. Tapi kalau nak buat juga boleh meraikan, tetapi dengan syarat tahu dulu bahagian masing-masing ikut faraid. Sama juga dengan suka sama suka. Sama juga dengan kaedah sama rata. Asasnya dia kena tahu dulu berapa bahagian ikut faraid. Supaya apa? Tak berlakunya mengambil harta orang lain, memakan hak orang lain. Bila dah tahu, okey, bahagian aku banyak ni, bahagian akak banyak ni. Tapi kalau ikut adat kita kak, saya punya sikit kak, tak apalah, akak ambillah saya punya. Tak ada masalah. Okey, cikgu. Itu antara anak dia dengan Allah lah. Sedangkan anaknya tahu dan anaknya memang yakin ayahnya mewasiatkan tanah tersebut untuk wakaf contoh, tetapi dia tak nak uruskan. Dalam erti kata lain, dia tak nak serahkan tanah itu kepada pihak yang diwakafkan tadi. Dialah berdosa. Dia dah memakan harta wakaf lah. Eloknya bertulis. Bertulis. Kalau di sini kat mana ya? Di Maiz pun ada. Dekat Maiz pun ada, namanya apa istilahnya? Berkaitan dengan wasiat. Di pejabat Maiz, kalau di Paid pun ada rasanya. Saya rasa dekat pegawai yang menguruskan bahagian wasiat. Kita boleh pergi dekat Paid, jumpa dengan pegawai Maiz yang menguruskan bahagian wasiat. Kita bagi tahu saya ada nak buat wasiat, berhajat nak buat wasiat. Tanah ini saya ada seekar contoh, saya nak wasiatkan bila saya dah tak ada nanti, saya nak serahkan kepada pihak masjid untuk dijadikan tanah perkuburan contoh. Boleh. Jadi pihak Maiz dia akan buat dokumentasi. So bila misalnya kata kita dah meninggal dunia, dia akan jumpa kepada ahli waris, mengatakan arwah sekian-sekian pernah mewasiatkan dan ini buktinya, ini tanda tangannya. Boleh, tak ada masalah. Itu sebaiknya kalau ada bertulis. Okey, jelas cikgu ya? Okey, sambung lagi. Muka surat 22. Ada yang beli ke kitab ni? Sebelum saya dah bagi tahu, dekat Shopee ada jual. RM30 je. RM30 sahaja. Lebih kurang dalam 300 muka surat. Sebab kitab yang lama yang saya gunakan 323 muka surat. Yang lama, kitab yang lama tak jumpa dekat Malaysia. Itu saya beli waktu di Mesir dulu. Jadi saya pilih satu kitab yang ada dijual di Malaysia, dan penulis juga adalah kenalan saya juga, Ustaz Helmi Hanis bin Muhammad. Dia antara guru kepada guru-guru faraid lah, dia ni. Jadi sangat alim lah. Dapat buat kitab, kemudian kitab ni saya minta izin untuk diajarkan, dan boleh tuan-tuan beli dekat Shopee. RM30 sahaja harganya. Kelebihan kitab ni juga, bila saya baca, dia tidak hanya menceritakan, membahaskan tentang hukum semata-mata, tetapi juga ada kaitannya dengan isu-isu semasa. Ada kaitannya dengan perkara-perkara yang berlaku di Malaysia. Contoh, duit KWSP adakah termasuk dalam harta yang difaraidkan ataupun tidak? Kalau dalam kitab-kitab fiqh lama tak ada KWSP apa. Malaysia je ada. Jadi dimasukkan sekali isu-isu yang berkaitan tentang isu semasa dan sebagainya. Ya. Katakan saya meninggal, kemudian saya baju-baju saya banyak. Jadi perlu ke kalau anak-anak saya nak baju dia faraidkan dulu boleh ambil? Kalau anak-anak mengatakan macam tu, contohnya baju-baju ni pun kena juga faraidkan, wajib kena. Apa jua harta, sekalipun sedikit kecil sekalipun, wajib untuk difaraidkan. Tetapi kebiasaannya tak ada orang pertikaikan, bermakna redha itu tak termasuk dalam harta yang difaraidkan. Biasanya yang difaraidkan harta-harta yang besar lah, macam tanah, kenderaan, rumah, apa lagi, duit dalam akaun dan sebagainya. Macam baju-baju apa semua tu, biasanya dia akan dibincangkan bersama keluarga juga. Jam tangan, tanya dengan ahli waris yang lain. Jam tangan ni aku nak ambil boleh tak? Semua bagi tak? Tak apalah, ambil lah. Bermakna redha dah. Ya? Gigi emas. Tak payah cabut, biarkan. Ya.
Mhm. 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 Macam mana nak kena buat? Wajibkan untuk wakaf dahulu, sebab itu adalah hutang si mati kepada Allah. Dalam kematian, bila berlaku kematian, perkara pertama yang wajib untuk kita uruskan adalah berkenaan dengan harta si mati, iaitu pengurusan jenazah dia. Ambil harta si mati, uruskan untuk pengurusan jenazah, siap-siap mandinya, kafannya, solatnya, kebuminya. Selesai daripada itu, dia ikut tingkatan. Bermakna aturan yang kedua apa dia? Hutang dia dengan Allah. Apa contohnya? Wakaf tadi. Dia dah memang lafazkan, dia dah memang akadkan, tanah ini aku dah wakafkan untuk masjid. Semasa hidup dia dah bagi pun wakaf, cuma tak ada hitam putih. Geran tu masih lagi nama dia. Berlaku, banyak berlaku. Banyak tempat. Dah buat surau dah pun, tiba-tiba anak si mati tuntut tanah tu. Jadi pihak surau terpaksa bayar pampasan kepada anak ni tadi. Bermakna antara anak dengan Allah Ta'ala lah. Sebab memang dah tahu dah, ayah ni memang dah wakafkan, tapi dia nampak kesempatan yang ada. Nama-nama ayah dalam geran, masih ada geran, belum lagi diwartakan tanah wakaf. Jadi aku ada can untuk dapat tanah ni. Mengikut undang-undang, selagi mana belum lagi diwartakan sebagai tanah wakaf, tanah itu adalah hak milik si mati. Dan kepada siapa? Kepada warisnya akan dapat. Anak-anaknya akan dapat. Tapi dah buat surau, masa hidup dah buat surau dah wakaf dah memang niat. Ini antara anak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berlaku, memang berlaku. Depan mata saya pun pernah berlaku. Ada satu tempat, saya tak nak sentuh, tak nak sebutlah nama tempat tu. Surau tu dah siap dah. Dan memang orang buat untuk solat dah bertahun-tahun dah. Tetapi belum diwartakan tanah tu. Bila berlaku kematian penama geran tadi, anak-anaknya tuntut balik tanah tu. Sedangkan ayahnya masih hidup dah wakafkan tanah tersebut. Baiklah, sambung ya, boleh ya? Jelas? Muka surat 22. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul fara'idha wa 'allimuhan nas fa inni mru'un maqbudun wa inna hadzal 'ilma sayaqbidu wa tazharul fitan hatta yakhtalifat fil faridati fala yajidani may yaqdiya fiha. Nabi SAW bersabda, pelajarilah ilmu faraid serta ajarkanlah kepada manusia, sesungguhnya aku manusia biasa yang akan meninggal dunia juga, dan sesungguhnya ilmu ini akan hilang, yakni dengan kematian yang mempunyai ilmu tersebut, dan fitnah, dan timbulnya fitnah sehingga ada orang yang bertengkar tentang pembahagian warisan, akan tetapi mereka tidak menemukan seorang pun yang dapat menyelesaikan pembahagian tersebut. Hadis riwayat Ibnu Majah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul fara'idha wa 'allimuha fa innaha nisful ilmi wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pelajarilah ilmu faraid serta ajarkanlah ia, sesungguhnya ia adalah setengah daripada ilmu dan ia akan dilupakan, dan sesungguhnya ia adalah ilmu yang pertama yang akan dicabut dari umatku. Galakan daripada para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam tentang kepentingan ilmu faraid. Sayyidina Umar bin Khattab telah berkata, ta'allamus sunnata wal faraidha wal lahna kama ta'allamunal Quran. Pelajarilah ilmu sunnah, faraid dan ilmu bahasa Arab sebagaimana kamu mempelajari Al-Quran. Pada tahun ke-18 Hijrah, Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu telah pergi ke negeri Syam untuk mengajar ilmu faraid kepada penduduk di sana. Ini sirah, kisah ketika mana pada tahun 18 Hijrah Sayyidina Umar Al-Khattab sendiri yang pergi ke negeri Syam untuk mengajarkan ilmu faraid kepada penduduk di Syam. Kesungguhan para ulama dalam menyebarkan ilmu faraid. Disebabkan ilmu faraid amat penting, para ulama banyak menghabiskan masa mereka dalam mempelajarinya dan mengajarkannya.
Malah terdapat juga ulama yang mencipta kaedah-kaedah tertentu yang mudah untuk menguasai ilmu ini, seperti kaedah jadual segitiga oleh Syekh Nabil Kamaluddin, kaedah matan syair Arjuzah oleh Syekh Abdul Fattah Abdul Ghani, matan syair Al-Rahabiyah oleh Syekh Muhammad bin Ali, matan syair Al-Maisurah oleh Syekh Muhammad Al-Ja'fari, matan syair Uddah Al-Farid oleh Syekh Sa'id bin Sa'ad, kaedah Syajaratul Miras oleh Al-Fadil Ustaz Imam Malik Nasirin dan Al-Fadil Ustaz Jabal An. Al-Fadil Ustaz Jabal Alam Shah merupakan guru saya dan beliau telah wafat pada 2 Mei 2021. Sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah. Azan Isyak. Kita lalu azan Isyak, lepas tu kita sambung sedikit insya-Allah. والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعث المقام المحمود الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. Sambung sedikit dalam 5 ke 10 minit insya-Allah. Jadi ini antara kesungguhan para ulama dan juga ulama-ulama faraid dalam mengembangkan dan juga menyebarkan ilmu faraid. Dan disebutkan dalam kitab ini juga Al-Fadil Ustaz Jabal Alam Shah merupakan guru saya sewaktu saya di Mesir dahulu. Dan beliau telah wafat, meninggal dunia pada 2 Mei tahun 2021. Dan waktu beliau almarhum meninggal dunia, beliau merupakan seorang pensyarah di Universiti Darussalam Gontor. Dan sanad yang saya dapat daripada almarhum berkaitan tentang sanad Syajaratul Miras. Ni saya ada bawa, ni sanad, ni contoh sanad lah. Kalau ada ilmu-ilmu Quran, dia lain dia punya sanadnya. Tapi yang ni sanad dari sudut ilmu faraid. Jadi nak dapatkan ni, Allahu Rabbi, nak kena hafal hadis, nak kena hafal Al-Quran, ayat-ayat berkaitan tentang faraid, hadis-hadis tentang berkaitan faraid. Jadi wajib kena hafal. Kemudian ditebuk, ditanya, macam-macam lah. Nak dapatkan satu sanad ni apa dia? Sanad ni kira macam satu pengijazahan daripada seorang guru kepada murid, yang mana bagi guru ini, murid ini layak untuk mendapat dan diberi amanah untuk mengajarkan kepada orang lain. Itu maknanya sanad lah. Ada pun makna-makna lain tu lain lah. Tapi maksudnya kefahaman kita sanad ni untuk apa? Adalah ijazah daripada seorang guru kepada muridnya untuk disampaikan ilmu tersebut kepada orang lain. Jadi sahabat yang mahir ilmu faraid, antara sahabat Nabi SAW yang paling bijak dalam ilmu faraid ialah Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Ini terbukti dengan jelas apabila Rasulullah SAW sendiri yang memuji beliau. An Abi Qilabah an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW afradukum Zaidun bin Thabit. Daripada Abi Qibalah, daripada Anas radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di kalangan kamu yang terlebih pandai ilmu faraid ialah Zaid bin Thabit. Baginda sallallahu alaihi wasallam memujinya adalah kerana beliau dapat memberikan jawapan yang paling tepat dan paling pantas berbanding sahabat yang lain. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah berkhutbah di Al-Jabiyah Syam. Beliau berkata, barang siapa ingin bertanya tentang masalah faraid, maka jemputlah Zaid bin Thabit datang.
kepentingan dan keistimewaan ilmu faraid, insya-Allah kita akan sentuh pada perjumpaan akan datang. Jadi mana-mana yang belum ada kitab, saya sarankan belilah. Beli kitab ni, beli online kat Shopee dalam RM30 harganya. Dan ada juga seller yang jual kurang daripada RM30, 28 something tak silap saya. Shopee ni pula kadang-kadang ada promosi free delivery. Jadi tak perlu bayar untuk kos penghantaran. Beli sahaja insya-Allah. Dan kita akan bacakan kitab ini dari kulit ke kulit insya-Allah sehingga habis. Mudah-mudahan diberikan kesempatan, dipanjangkan umur kita, diberikan kesihatan, dapat sama-sama kita menghabiskan kitab Faham Faraid ini. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Yang baik itu datang daripada Allah dan kurang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf, mohon ampun andai terkasar bahasa, tergurus hati tuan-tuan dan juga puan-puan. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la yashba'u, wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.